boleh supaya faham kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. الثالث انقطاع الحيض والنفاس لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها اغتسلي وصلي متفق عليه. Kita semua belajar perkara yang mewajibkan mandi. Kita ada dua jenis mandi. Ada mandi sunat, ada mandi wajib. Dan kalau tambah sekali lagi, mandi biasa, mandi harus kita panggil. Kita ada belajar mengenai dengan perkara-perkara yang memaksa kita ni mandi. Agak panggil perkara yang mewajibkan mandi. Dia sebut hari itu ada 5 perkara. Dia sebut ada 2 perkara. Malam ni perkara yang ketiga. Perkara yang pertama itu apa nama khurujul mani bi syahwatin fi an-nawmi aw al-yaqadah min dzakarin aw untha. Perkara yang pertama ia terpaksa kita mandi secara wajib iaitu keluar mani. Tapi keluar mani dengan perasaan syahwah, dengan perasaan lazat kita panggil, sama ada semasa kita jenera tidur atau masa kita jaga. Dan keluar ni sama ada daripada orang lelaki atau orang perempuan supo saja wajib mandi. Satu. Yang keduanya, pasti sila-sila banyak disebut perkara. Dia ingat hari itu. Yang keduanya, iltiqa'ul khitanain. Dia sebut juga hari itu. Yang keduanya, apa panggil bertemu dua khitan. Dua khitan makna bertemu payah-payah tak bertemu dua kemaluan lah. Temunya dua kemaluan laki-laki perempuan. Mana berlaku persetubuhan. Sama ada keluar mani atau tidak. Asalkan kata benda ni orang panggil bersetubuh, wajib mani lah. Kita duduk. Yang tiga malam ni. Malam ni ya inqita'ul haid wan nifas. Apa nama ni? Inqita'ul haid wan nifas ialah habis haid dan habis nifas. Selesai mari darah haid dan selesai darah nifas pun wajib mani juga. Benda ni khusus pada perempuan lah. Iaitu bila seorang perempuan mari darah bulanan dia, semasa dia mari darah bulanan tu dia tak boleh sembahyang lah. Baiklah. Setelah darah bulanan ni sejak kering dah, belum daripada dia nak setubuh, belum pada dia nak sembahyang, wajib atas dia mandi. Wajib atas dia mandi. Jangan bila habis, tak pakai habis begitu. Jangan. Bila sudah habis, wajib atas dia mandi. Serupa juga darah nifas. Darah nifas, darah yang keluar setelah beranak. Setelah perempuan itu bersalin dan darah yang keluar itu dia panggil darah nifas. Bila darah ni sejak kering habis licin dalam tempoh tertentu, wajib juga perempuan ni mandi lebih dulu. Dan mandi wajib ni apa orang panggil mandi yang mengandungi 2 perkara. Yang pertamanya niat. Niat kita mandi itu biar puding dalam hati kita, niat nak mengangkat hadas. Niat nak buang segala kotoran yang dalam kita panggil hadas. Tu niat betul. Yang keduanya orang panggil air itu biar rata. Air rata habis semua tubuh. Jangan jadi ada tempat kering. Walaupun orang panggil pesawat rambut pun, jangan ada kering tubuh. Gosok habis. Air tidak mesti guna banyak. Kalau kita nak guna banyak tu kita punya pasal. Tapi kalau banyak benda dia panggil bazir juga. Dan Nabi kita Muhammad SAW bila dia mandi wajib mandi junub pun air tak lebih pada segatan baredak. Segatan baredak tu kita panggil 3 cupuk lebih sikit. Tu ialah. Maknanya benda ni bukan nak basuh najis, nak akad hadas. Kalau basuh najis tu banyak air tak apa dah selagi tak cuci najis tu tak guna air. Tapi basuh akad hadas ni tidak mesti air banyak. Ya mestinya air tu rata semua tubuh. Itu cukup. Serta dengan ni tuding kita mandi itu bukan kata kebetulan yang mandi, tidak. Bukan tuding betul-benar niat mandi ni untuk nak akad hadas. Jadi simpulnya bila seorang perempuan mari darah bulanan dia, kita panggil mari cuma, mari kotor ke apa, mari kotor, apa nama ni, bila sejak melek, kering habis licin, seminggu, ke 3 hari, ke 2 minggu, ke ikut keadaan dia lah, dia sebanyak-banyaknya 15 hari, bila kering melek tak wajib, atas dia mandi. Lepas pada mandi itulah baru boleh dia setubuh laki isteri, dan lepas pada mandi itulah barulah dia boleh semaya apa semua sekali. Begitu juga darah nifas.
Daun nifas pada darah ia keluar selepas daripada seorang perempuan bersalin pada anak dia, melahirkan anak. Diqaulillah Ta'ala, kata dia, apa dalil yang mengatakan seorang perempuan yang kering darah nifas ni wajib mandi? Diqaulillah Ta'ala, kerana firman Allah, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Tuhan kata kamu semua dia orang laki-laki, jangan masuk rapat dengan perempuan yang haid, hatta yathurna, hingga sampai perempuan itu suci. Masuk rapat jangan. Mana masuk rapat ni maknanya tak dia layak sebenarnya setubuh tu tak boleh. Tapi dengan sebab masuk rapat ni boleh jadi orang ni orang panggil orang kelabu mata, pernah nak mata ke apa semua sekali ni setubuh dengan isteri bila-bila duduk keadaan tubuh kotor ke setubuh juga. Maka tu masuk rapat tu layak bawa lagi. Jangan masuk rapat dengan perempuan yang ketika mana dia malahid hatta yathurna, kecuali dia sudah suci, sehingga dia suci. Fa idza tatahharna, ni ayat yang mengatakan wajib mandi. Fa idza tatahharna, bila perempuan ni tatahhara ni, kata tatahhara ni lah memberi makna mandi. Tahara makna suci. Tatahhara bila tambah tahara tu sedih, maka arti huruf itu bertambah. Bila huruf satu perkataan itu bertambah, maka makna dia betul bertambah juga. Faizah tatahharna, bila perempuan itu benar-benar suci, sungguh-sungguh suci. Dan sungguh-sungguh suci ini tak jadi kalau tidak mandi. Itu maksud Tuhannya. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ketika itu bolehlah kamu datangi dia, bolehlah kamu laki-laki, si suami, datangi perempuan-perempuan kamu di mana saja, di tempat ketika ya Allah Taala suruh pada kamu, suruh ke kamu. Jadi mana bila perempuan kamu suci, benar-benar suci, orang panggil mani wajib buat dah, ketika itu menak tubuh menak apa-apa selesai dah. Ini ayat yang pertama menunjukkan bahawa mandi wajib ni, mandi hadah ni, mandi haid ni wajib. Satu. Wa laqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dalil yang keduanya kerana sabda Nabi li Fatimah binti Abi Hubaysh. Nabi kita kata pada seorang perempuan bernama Fatimah binti Abi Hubaysh. Bukan Fatimah anak Nabi, tak Fatimah lain. Fatimah anak Abi Hubaysh. Kata dia, da'us salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha. Tinggallah semaya sekadar mana sekadar hari yang kamu haid. Nabi kata kepada seorang perempuan nama Fatimah, dan Fatimah ni pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila seorang perempuan ni haid nak buat lagu mana? Nabi jawab, hari-hari yang mu haid mu dah semaya. Semaya ni kena tinggal. Pasal itu irtasili wasalli. Lepas pada tu sudah sah dia darah tak ada dah. Ketika tu mu kena mandi. Nabi kata irtasili. Kalau dia kata irtasili, maknanya mandi saja. Irtasili maknanya mandi sungguh-sungguh. Biar apa habis tubuh dan dengan tuding. Benar mandi tu mandi dengan tujuan ke hadas. Pasal tu wasalli. Barulah saya. Ini dua hadis yang menunjukkan bahawa seorang perempuan yang berhaid tidak boleh sembahyang, dia tidak boleh setubuh selagi dia tidak mandi junub. Kepada saudara-saudara yang belajar nahwu, belajar sarah, perkataan da'i itu ada ya belakang itu dia panggil ya taknis. Kata kitab tua dia panggil ya mu'annah mukhatabah. Wa da'a ya da'un makna tinggal. Makna tinggal olehmu. Bila kita perkataan da' itu kita guna untuk perempuan, kita kena berboya seperti da'i. Macam uktub, tulis olehmu. Tapi kalau kita cakap dengan seorang perempuan, kita kata uktubi, tulis olehmu. Atau kita kata apa dia? Takallam, cakap olehmu. Kalau kita perempuan, kena kata takallami, cakap olehmu. Habis tiga ni, da'is salata. Kalau untuk laki-laki, da'is salata ada ia. Da'is salata. Kamu diminta tinggal sembahyang qadral ayyamil lati kunti. Bukan kunta, tidak kunta. Kalau kunta untuk orang laki-laki, kunti untuk orang perempuan. Baik, Nabi telah seterusnya. Sama wayak untuk orang wajib solat atau wajib sekolah. Baik. وهذا وإن كان واردا في الحيض إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة. Sekarang yang kita ingat wayak. Tak lelok, kita tanya dia. Kita sebagai orang mengaji, tanya surat kita awak dulu. Kita kata Tuk Guru awak mengajar kita. Hadis tadi, beroyak cerita perempuan haid.
Cerita perempuan hak mari nifas, tak ada dalam sebut dalam hadis tu. Dalam hadis tu Nabi bercakap dengan perempuan yang mari haid. Sepatutnya kena wa'ari juga dalil, ya Nabi kita suruh hukum tertentu pada perempuan yang mari nifas. Maka kenapa tak ada dalil hak gen perempuan mari nifas? Perempuan mari darah nifas, perempuan darah haid dia ada. Kata dia gini. Wahada hadis ini wa in kana waridan fil haid. Sekalipun hadis ini datanya dalam masalah haid. Hadis ni Nabi kita bercakap dengan perempuan mari haid, bukan bercakap dengan perempuan mari nifas, tetapi illa anna nifasa kal haid. Tapi kata dia hukum perempuan nifas serupa dengan hukum perempuan mari haid di ijma' sahabat, dengan ijma' semua sahabat. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in semua setia kata belaka bahawa perempuan yang mari haid hukum dia serupa dengan perempuan yang mari perempuan yang mari nifas serupa dengan perempuan yang mari haid. Sama-sama bagaimana perempuan mari haid tak boleh sembahyang puasa, begitulah keadaan perempuan yang mari nifas pun tak boleh sembahyang puasa. Dengan sebab itu dalil yang diguna untuk perempuan mari haid, dalil itu juga boleh diguna untuk perempuan mari nifas kerana hukumnya serupa. Baik. Fa'in wulidat apa waladat? Bina majhul atau bina ma'lum. Fa'in wulidat walam yarad dama faqila 'alayha al-ghuslu wa qila la ghusla 'alayha walam yarid nassun fi dhalik. Tadi kita sebut perempuan bila dia melahirkan satu mari darah ni orang panggil darah nifas. Hukum dia tidak boleh setubuh laki isteri dan tidak boleh sembahyang beg. Baik, kalau kita kata walau satu orang tu saling, orang tu melahirkan beranak kita panggil tapi darah tak ada. Darah tak ada setitik pun. Katakanlah seorang perempuan beranak tapi tak ada darah. Lalu mana hukum? Wajib mandi ke tidak? Faqila 'alaiha al-ghusl. Ada ulama mengatakan wajib juga mandi. Walaupun tak ada darah pun, tapi dengan sebab dia beranak, maka wajib juga mandi. Waqila la ghusla 'alayha. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak wajib mandi. Jadi benda ni berlaku kalau tidak Allah Allah. Ada kau orang puan tak kita ni hak beranak tak keluar darah. Tak tahu lah beranak belah tu darah juga darah tubik kau belah tu pula. Jangan walau bagaimanapun bila beranak melahirkan anak dengan tidak keluar darah, maka ketika tu khilaf ulama. Mandi pun tak apa, tak mandi pun tak apa. Dan sebab kita ni kata walam yarid nafsun fi zalik. Dan tidak ada sebahagian nah. Kecuali dalam kitab tak ada. Nah yang mengatakan wajib mandi ke, tak wajib mandi ke, tak ada. Jadi ketika tu terserahlah pada hati masing-masing. Ar-rabi'u al-mautu. 3 perkara yang mewajibkan mandi masuk perkara yang keempat, iaitu mati. Bila satu orang mati, idza mata al-muslimu wajaba taghsiluhu ijma'an ala tafsilin ya'ti fi mawdi'. Bila satu orang muslim ni mati, wajib atas orang hidup mandi dia ijma'an. Itu pun kata dia ala tafsilin ya'ti fi mawdi'. Itu pun mengikut tafsir, mengikut keadaan. Ada masa-masa tertentu yang satu orang itu mati tidak wajib mandi itu ada. Seperti kita kata orang mati syahid. Ataupun ada lagi kau lain. Ataupun orang panggil nak mandi tak boleh dah. Repuk berdoa. Daging dia repuk berdoa. Kalau kita mandi dia hacu habis dikit. Ketika tu pakai setengah kata pakai semua-semua lebih kurang gitu ya. Itu tetaplah sekadar lah. Semua-semua air lebih kurang pakai mandi pakai semua gitu sekali. Ala tafsilin, mengikut tafsil, mengikut keadaan ya'ti fi mawdi'i, ya semua tu akan sapa masa dia. Bila sapa masa dia, kata dia saya akan sebutlah dalam kitab saya ni. Tak, yang kelimanya al-kafiru idza aslama. Yang kelimanya orang kafir bila masuk Islam. Orang kafir bila dia masuk Islam pun wajib juga mandi. Mandi kenapa? Kerana orang panggil maknanya orang panggil lah ni, maknanya orang panggil nak mulai cara hidup baru. Maknanya masa kafir itu, walaupun makan, walaupun minum, walaupun berumah tangga, itu satu macam hidup. Sekarang ni, bila mengucap rohim syahadat, mu masuk dalam alam baru. Masuk dalam dunia baru, masuk dalam benda baru. Yang habis buat, habis segala benda-benda orang lama.
Nasib baik. Allah Ta'ala wajib atau kafir ni mandi sekarang. Kalau dia kata rumahmu tu kena jual, kena bakar api, kain mak dia tu kena bakar api, misalnya nak kata apa ke dia? Itu kan. Tinggal cawan bergapo tu kena kata ability, nak kata apa ke dia? Moga dia Tuhan. Bila dia Tuhan, apa yang dia kata, kita sebagai manusia kena dia kata. Jadi Alhamdulillah lah, kepada orang yang tidak Islam, bila dia masuk Islam, sekarang orang wajib kerja, iaitu mandi. So, ada sunnah lah, mana dua kali lah. Iza aslamal kafiru yajibu alaihi al-ghuslu. Sebab kita ni kata bila satu orang kafir wajib atas dia mandi. Kafir ni makna apa dia? Kafir silah makna kafir ni makna tuduh. Kafara yakfur maknanya tuduh. Sebagai kerja kita tuduh benda dengan benda, perbuatan itu dalam bahasa Arab panggil kafara. Kafara yakfuru kufur makna kufur. Kita ambil benih. Benda jagung, benda gapo bubur lalu bahasa kita sepok ke kaki, tudung, benda jagung, itu orang panggil kafir. Silap dia. Baik. Orang kafir ni apa dia panggil kafir? Dia tudung ke apa? Orang kafir ni bubuh nama kafir dalam agama, dia tudung ke apa? Dia kuis juga apa? Orang kafir ni yang dipanggil di Islam kafir ni kerana dia tudung nikmat tu. Nikmat Allah Ta'ala yang maha besar di muka dunia ni ialah Islam. Islam ni nikmat. Ya Allah Ta'ala turun dari langit ke bumi. Dan Tuhan sebut dalam Quran, Waradi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ni, hari Nabi kita dekat nak mati tu, waktu Nabi kita duduk di Mekah, ambil haji, ditaruh dalam sud tu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ni, agamamu aku cukup balik habis di sini lah. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan nikmat yang aku beri pada kamu, aku sempurnakan semua nikmat-nikmat. Maksud nikmat sini apa dia? Islam. Jadi Islam, ya Allah Ta'ala dia buat turun dari langit. Pas hati, hak Tuhan Nabi tak ada sama muka bumi ni. Di atas turun Islam. Di bawah ni tak ada di hati. Jadi di mana? Supaya balik atas Tuhan buat turun hujan. Di bawah ni Tuhan tak ada dengan bumi. Jadi hati manusia ni ibarat bumi. Jadi sebagaimana air bila turun dari langit, cipur bumi itu, bumi serima dengan molek, hasil daripada penerima air hujan ni maka keluar banyak-banyak daun-daun, rupuk, apa, buah, bunga, berapa semua sekali. Sepatutnya bila air wahyu turun dari langit, jejak di atas hati manusia mengeluarkan fikiran cara Islam, cakap cara Islam, kira cara Islam, jual beli, meretoh negeri, semua cara Islam berlaku. Tiba-tibanya ada manusia yang bahasa tudung. Mana kalau kita kira kalau mari hujan tak nampak nak tumbuh rupuk sikit, kita ambil kapal panah, kau jiru. Atau kau ambil daunnya, kau tudung. Akhir sekali rupuk pun tak tumbuh, berapa tak dikicau. Jadi tudung. Tudung nikmat Allah. Orang yang tudung nikmat Allah Ta'ala ni, orang panggil orang kafir. Dalam Quran ada setepak kelima kufar, dia berubah maknanya, tidak makna orang kafir dah. Apa ni? جبل كفار نباته محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بين تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله فيما هم في وجوههم السرور ذلك مثلا في التوراة مثلا في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الكفار kan? Kufar itu bukan makna kafir. Kufar itu maknanya petani, peladan. Kalau peladan ni dia bubuh benih, dia kambuh kaki. Dia bubuh benih, kambuh kaki kan. Jadi puak-puak tu. Kalau nak gora, bahasa gora berbuat boleh. Jumpa orang duduk noga. Kape. Orang duduk noga tu dia bubuh ni. Dia bubuh benih pada duduk kaki kan gitu. Ni kerja kape kata gitu. Bahasa dia gora berbuat lah orang ni. Bahasa gora tak su. Kalau sama-sama mengaji tak apa. Baik. Jika aslama al-kafiru yajibu alaihi al-ghuslu. Bila seorang kafir masuk Islam, wajib atas dia mandi. Membersihkan tubuh dia daripada daki dan daripada tahammul wujud. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Tumamah al-Hanafi usira. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghdu ilayhi fa yaqulu ma 'indaka ya Tumamah. Hadis ini kita baca dalam Mishkat. Kalau kita baca terjemaah tu. Jumpa hadis ini baru.
Oh, dia nak sebut ada ya. Sebut kalimat. No, tak saya tak ada. Dia ingat tu. Saya tak ada. Kata dia, satu orang namanya Sumamah. Sumamah nama bagi satu ketua kampung. Dia orang kampung, tapi ketua orang, dia bekas dia orang Islam. Dia tahu dia orang Islam dalam satu peperangan, tahu dia orang, wakil ke Nabi. Kok dim-dim ni. Dia waktu berkah tu, dia tak kata apa, dia kata nak berkah, aku berkah. Tapi aku tetap orang tapi. Hadis ni banyak benda yang boleh kita faham. Satu di antaranya, Islam ni tidak paksa orang masuk. Tuhan tidak paksa orang masuk Islam. Tetapi, dia paksanya mengaji. Dia paksa mengaji. Aku telinga, dua berapa? Dengar berapa? Aku mata, tengok berapa? Mu kena mengaji. Dengan mata mu kena tengok, dengan telinga mu kena dengar. Bila mu tengok, mu dengar orang mengaji, mu dengar orang mengajar, pasal itu, ikut lah. Mu nak bina, mu tak bina masuk pasal. Mu tak bina ikut mu. Tapi akhirat tu aku boleh aku, pasal orang, pasal tak dengar mengaji. Mengaji pasal dengar juga. Gitu. Jadi Sumamah ni, usirah, ditawan. Orang yang panggil dia berkah. Bila Sumamah ni kena berkah, wa'ari ke Nabi Jimdina, Wakala Nabi SAW yaghdu ilaihi. Nabinya pagi-pagi pergi jumpa dengan dia. Sudah sembahyang subuh berapa gak pergi jumpa dengan Sumamah. Waktu Sumamah masih lagi di berkah, di gari. Fayaqulu ma 'indaka ya Sumamah. Nabi kata, "Oh belah mana? Mu nak kata berapa, mu nak oyak berapa yang muka mu tak terima Islam ni Sumamah. Berapa coba oyak aku berapa, mu nak oyak berapa. Yang muka saya sangat kekatimu, yang muka tak sangat Islam ni. Berapa ya? Mu mengaji berapa, mu coba oyak aku di sana. Maknanya kalau kita kata cara berdaya tak? Kalau kena dalam ilmu aku pula tu, maknanya begitu. Kita bawa ma'indaka ya Sumamah. Benda apa yang ada di pandanganmu, hai Sumamah, hingga sampai mu tak terima Islam ni berapa? Fayaqulu in taqtul zadanin, wa in tamnun ala syakir. Sumamah dia tak kata apa. Dia nak wayak guan. Walaupun Nabi kata macam wayak yang duk kata juga, dia wayak aku berapa? Aku nak dengar kata. Dia nak wayak berapa? Dia kata guano, kapi ni molek, boleh minum arak, boleh beli, dia tak nak sabuk. Dia kata sudah kebayar sebagai tak pakai. Baik. Lalu yang dia kata gini ya. In taqtul zadani. Dia kata, ya Muhammad, kalau mu bunuh aku, mu kena witiat, darah aku ni bukan darah harga murah, darah aku ni darah harga mahal. Dia kata cara orang ketua orang. Sumamah ni ketua orang. Bila ketua orang, kita kata tak di orang apa ni, untuk darah ke apa di kapal dia tu ada nama. Jadi biasanya orang-orang yang bahasa berpacak gini, kecek kapal dia tu sedap. Kecek sedap. Mana sajalah mu orang lepas laki. Jadi bila dia depan dengan Nabi pun, dia depan cara orang kecek sedap. Dia kata, mu nak bunuh aku, bagaimana? Kalau nak bunuh, boleh. Tapi darah aku ni bukan harga-harga. IT-nya kalau mu bunuh aku, kata aku jagalah. Katalah bila aku mati, begitu saja. Mesti dia bertindak, mesti dia lawan, mesti dia pengamu. Kecil. Tapi kata dia, wa'in tamnun ala syakir. Tapi kata dia, kalau mu berbudi dengan aku, mu tak bunuh aku dan mu lepas gari aku ni, maka aku nak rakyat. Aku ni orang yang cukup menghargai budi orang. Orang yang budi ke aku tidak pernah budi orang. Aku akan pergi. Tapi kalau orang bunuh aku, darah aku ni bukan bersama saya. Darah aku ni kau basah lagi. Supaya Raja Jemaah Jamil itu. Raja Jemaah Jamil itu juga. Dia nak tunjuk dia nak gambah. Kasar dia kata gambah. Tolak tu enggak boleh buat susah darah putih. Tak gitu kan? Main orang dengar sekali kejut takut kalau dia tak gitu. Main solat tu enggak boleh buat susah darah putih. Bukan biasa main. Benda yang tak ada apa-apa pun. Tapi getuk dia tu. Habis tu dia ni getuk sama dia. In taqtul zadamin. Kalau membunuh aku ya Muhammad, darah aku ni bukan sebenarnya. Wa in tamnun ala syakir. Tapi sebaliknya kalau mu berbudi ni aku, mu lepas ikatan aku dan mu tak bunuh aku, lepas aku balik kampung jumpa anak bini, maka mu kena rekilah. Budimu ni budi pada orang yang tahu menghargai budi. Dan kalau mu lepas aku kena budimu sepak mati, dah pandailah aku balas budimu. Baik. Wa in turidil mala nu'tika minhu ma syi'ta. Dia kata lagi, kalau mu nak pitih, Muhammad yang mu ikat aku, nak pitih aku ke?
Kata dia, nu'tika minhu ma syi'ta. Aku boleh cari piti dan aku boleh beri kamu sebanyak mana mun nak. Wayak. Wayak kat aku mun nak banyak mana piti. Ada satu sekiranya mulpah aku. Hei usah sunamah, aku lepas mu syarat yang kena bayar. Lega tebusan lagi kata dia. Nak buat apa wayak? Wayak tu. Aku bukan macam ni takut mati apa tu. Keceknya sedap lepas aku tu. Dan para hadis semua bila kita baca hadis-hadis ini, kita nampak sekurang-kurangnya benar sebut saya ni, iaitu Islam tak perlu tekan orang. Mu kena masuk Islam, mu kena paksa orang. Tidak. Jadi bila kita begitu, menyebabkan orang ni berani berkecek macam. Apa orang Arab yang bernama Umamah ni, dia juga orang-orang lain. Dia kita baca lagi tu, berani cakap depan Nabi siapa begitu mu. Kalau tidaklah kalau, dia duduk tengok dah Nabi sama kena tak rajin bunuh orang yang tak pasal tu. Tak lagi paksa orang, tak lagi tekan orang yang tak pasal hidup. Sebab di mana, setengah orang kita lah ni, sebut kali Islam ni tak pecah belah. Islam ni orang-orang. Laksana Islam ni bahasa jenis tekan-tekan orang. Laksana Islam ni satu kali ke dalam juga, habislah muhir Cina, habislah muhir Keling, habislah muhir Betul-Betul, matu habis ni kutip kerak di orang Islam. Itu gambaran yang diberi oleh orang putih, dan orang kita terima. Orang kita lebih suka ngaji dengan orang putih, Pak kata daripada ngaji sama Islam. Nah, sebab tu orang kita tu penipu kita. Penipu kita ikut orang putih kata dia terima belakang. Walaupun bercanggah bolak-bolak dengan kitab suci dia sendiri. Bercanggah bolak-bolak dengan hadis Nabi dia sendiri. Itu ngajar orang putih siapa gitu mau ikut. Ikut cucu hidung. Boleh cucu hidung dia habis susu. Sedangkan bapak Arab bercakap depan Nabi sendiri. Dia kata kalau membunuh aku, darah aku ada rega. Tapi kalau mulpah aku jangan kena budi. Dan kalau mula piti gaya. Arti Nabi Muhammad ni tak mudah. Bukan pasal jenis tapal tak tu kalau senang. Kalau dia ni Muhammad ni pasal boleh tinggal. Pasal boleh bunding. Lepas tu dia ni cakap cara berunding. Itu dia. وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء. Kata dia keluar kita ni kata sahabat-sahabat Nabi memang suka pada fidah. Nah, sahabat-sahabat Nabi, dia setengah orang penulis zaman sekarang sebut. Maknanya lepas sikit bunuh orang, lepas sikit gapa orang. Tapi kalau kita ada kata sahabat-sahabat Nabi memang tidak suka bunuh orang, tapi dia lebih suka terima fidah, terima tebusan maknanya. Dia ni duduk lawan benar. Jadi Sulaiman ni belum pada diri dalam melawan orang Islam. Sekedar itu dia kena berkah. Akhir sekali ya, kata sahabat-sahabat Nabi, tak nak kita entah dia balik kampung. Atau kita mikir dengan dia fikir sikit. Mula dia orang kaya. Mudah-mudahan bila dia tengok keadaan kita orang ayat semua sekali jatuh. Apa ni? Buka fikir hati dalam Islam. Wa yaquluna ma nasna'u biqatli hadha. Sahabat-sahabat Nabi itu dia berkecek sama-sama sendiri. Ma nasna'u biqatli hadha. Jadi gapo kita bunuh orang macam ni. Ma nasna' maknanya apa? Apa kehasil kalau kita bunuh orang macam ni? Jadi hasil tak ada. Bunuh orang mati. Lepas mati. Boleh gapo. Jadi lebih baiklah kita lepas balik dia kampung. Tapi kita nikah fikir dia sama sekali maknanya. Gapo sekali. Baiklah. Famarra alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslama. Akhir sekali dia sebab Nabi dugi sokmo, dia kecek sokmo ni dia ni, kecek mari. Akhir sekali nampak bahawa Islam ni tidak membunuh dia. Sebenarnya tu berasa kalau aku masuk Islam, jatuh rugi balik aku. Dapat mengucap 2 kalimah syahadat. Lepas tu sebanyak mana ajaran Islam ni molek-molek belakang, suruh semaya, suruh puasa, suruh beri zakat kat orang. Dapat. Lepas tu, pakai nak kat orang tak boleh. Pelawak tak boleh. Dengan ibu bapak boleh. Dengan suruh wajib buat baik. Dengan tok lelaki dengan bini. Dengan botok hormat. Dengan budak kecil kita kena sayang. Dengan orang tua kena hormat. Tak dapat. Uduh ajaran ni. Jadi dia fikir-fikir. Kata dia. Kalau setara ni tidak rugi. Balik aku kalau masuk Islam. Utuh pula ada. Maksudnya Muhammad ajar pula. Bahawa akhir zaman ni akan kiamat. Lepas pada kita mati belakang. Hidup balik. Kalau tidak hidup balik, tak ada arti Tuhan buat bumi jadimu. Tak ada arti Tuhan buat alam salimu. Tiba-tiba mati. Begitu kan. Nabi kita pun rombok. Dapat tali lah. Kalau kita kata dalam gari. Buka gari lah. Wa ba'asa bi ila ha'isi Abi Talha. Sudah buka gari. Ni baru siapa atas tak kita nak ngaji. Wa ba'asa bi ila ha'isi Abi Talha. Lalu Nabi kita suruh orang bawa Tumamah ni dimani dalam pagar satu orang sahabat nama Abi Tumamah. Apa ni Abi Talha. Jadi sudah buka gari. Nabi kata orang-orang semua. Bagi lasar yang tenang. Bagi mandi di telaga ni. Telaga dalam pagar Abu Talha. Ada telaga ni bukan dari masjid Nabi tu. Kalau pergi telaga lain. Telaga orang suku. Jadi
kawan ni sudah buka bagi apa dah. Dia merek waqika masuk pada Abu Talhah dalam tidak ada telaga untuk dia mandi. Wa amarahu ayyan qatila dan Nabi minta Sumamah ni apa nama ni mandi. Faqata sallallahu wa salla rak'atain maka dia pun mandi sudah sahihah. Mari balik semelaji pada Nabi semaya 2 rakaat. Semaya. Dalam masa dia kena ganggu tengok orang semaya. Baca dia dengar aku dah baca rokok baca gua ni sujud baca gua ni muka dia aku gaul dengan orang Islam takut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad hasuna islamu akhikum. Bila dia ni sudah mandi mana sudah sembahyang berapa lalu Nabi kata laqad hasuna islamu akhikum. Sesungguhnya molek dah Islam saudara kamu. Saudara kamu, awak nama Sumamah belum pada ni kafir dan lo ni mandi sudah mandi mana semaya ni Nabi beri aku yang bawa Islam dia ni boleh. Siapa dia ni siapa dia akhikum saudara kan. Saudara. Ini satu daripada benda yang tidak wujud dalam ajaran lain. Ajaran lain pada Islam komunis, sosialis, nasionalis, bila orang ni berkawan, bila orang lain berkawan dengan dia tak ada buah. Apa yang panggil brother ni tak ada. Kecuali kalau ada juga sebut tu, tiru kat Islam. Orang komunis sebut brother Muhammad, brother Ali, semua sekali, tiru dia pun itu tiru Nabi. Sebenarnya sebut saudara, sebutkan brother ni tidak wujud dulu daripada Islam. Islam mari ajar, siapa saja pun, negeri mana, benua mana, bahasa gapo pun bila mengucap 25 syahadat, maka dia dan kita adik-beradik. Nak cari satu ajaran yang begitu merapakkan manusia daripada Islam, tidak ada. Kalau ada juga orang lain, hanya tiru-tiru. Tiru je. Supo ajaran apa? Supo ajaran nasional di kebangsaan, apa orang duk sibuk kebangsaan, duk sibuk nasional. Dia ajar kita keadilan ekonomi, keadilan sosial. Dua perkara tu je. Kalau masalah Tuhan, dia nak ajar. Dia tiru Islam. Islam, dosa tak dosa ni, tak ada lajaran dia. Dia tiru Islam. Jadi bila bayar niru, tak payah nak suka dengan bayar asli. Bayar ni bayar original, bukan bayar apa nama ni. Dalam Islam ni, kalau sebut kata ajaran Allah, Rasul, dosa, pahala ni, ajaran asli dia. Tu tak tiru siapa-siapa. Tapi kalau orang yang bertahan lain pada Islam, baik sosiali, baik nasionali, baik berapa, kalau sebut juga dosa, pahala berapa, hanya tak lebih daripada tupai di nunggu Islam saja. Daripada duk tiru-tiru, baik tu Islam itu. Asal ada. Apa duk tiru-tiru? Dalam sahabat ini sebut di Jerman makin setahun makin ramai orang Jerman sendiri tu Islam. Orang Jerman sendiri masuk Islam. Lebih kurang 10,000 dia kata dia. Orang Jerman masuk Islam. Jerman satu daripada bangsa lo ni yang dikira paling maju muka dunia ni. Masa Hitler itu pun dia maju, lo ni pun dia maju. Dia ni beramat-ramat dengan Jepun. Dan negeri-negeri yang ada perang dunia yang kedua, semua sekali maju semula. Dan negeri yang menang perang dunia yang kedua baru ni semua meraya baut babi, tarik babi yang belakang. Jadi negeri yang kalah ya, Jepun, Jerman. So kalah masa perang itu, lo ni dia naik sekolah. Bila naik semula, kita tidak fikir orang ni nak ke Islam. Nak ke Islam berapa lebih Nabi, dia tengok orang Islam, Melayu baik, Arab baik, semua tarik belakang. Semua bergantung dengan dia belakang. Arab pun bergantung dengan orang Eropah, bergantung dengan orang Komunis, Melayu sama telah. Dajak lagi tu pakai duduk bergantung dengan orang sama-sama. Apalah kita kira kita ni orang jahil, orang berapa. Tapi Jerman, sebagai bangsa yang telah maju sejak sampai kali ni, nak dah tahu Islam ni, nak dah tahu. Tapi kita kira tak dia. Tapi, apa habis semua, kita tengok seperti ni lah. Lain daripada Islam, baik komunis, baik sosialis, baik nasionalis. Negeri kita tunggu bila. Macam nasionalis. Walaupun dia lapuk teratuk lah. Kepala teratuk sikit dengan denda tu. Lapuk lapuk saya pun. Dia ajar pada kita hanya ekonomi dan sosial. Sampai bila manusia ni boleh hidup dengan ekonomi, lain pada ekonomi, pakai suruh begitu. Kita tengok manusia yang maju dengan ekonomi, maju dengan sosial, akhir sekali tanya. Akhir sekali telanjang, akhir sekali bunuh orang ni mudah. Masuk rumah orang parut buku bunuh orang. Mudah. Jumpa orang tidak masuk dalam rok berzina gitu gini, pakai oleh bahasa bunuh polis, bunuh.
Jadi bunuh kita orang, tembak orang ni kalau mudah bagi orang yang tidak kenal lain pada kemajuan ekonomi, lain pada kemajuan sosial. Jika kamu bunuh orang tak apa, tapi kalau orang yang nak bunuhmu, buat apa? Jadi kira-kira mari orang Eropah lah ni berasa kesih hidup dia. Berasa kesih. Berasa kesih kan? Berasa dia ni, yalah. Kita tak ada seksi tak apa, tapi bagi orang Eropah ya, hanya hidup dengan TV, hanya hidup dengan pakai contoh batu suih, gua ni tubik, gua ni akhir sekali dia berasa air. Berasa tak suk kerjaan lagu. Tak suk lah manusia nak cari ketenangan. Tenangan tu suk. Dan ketenangan tidak ada dengan muzik, tidak ada dengan video, tidak ada dengan joget, tidak ada dengan disco, dia tidak tenang. Dan kau kabut. Di tak disco suka balik tu tak dia tidur, dia ingat ketina tu, dia ingat kau ni piti habisan lagu mana boleh piti mana sok lagi pada disco pula sekali suruh akhir merokok menyamuk tembok berdek pakai lagi apa semua sekali. Jadi mau tak mau manusia kena cari benda lain yang menenangkan hati dia. Dan dia kata dia sebut-sebutnya orang Jerman walaupun duduk bergantung dengan Kristian sama kini, tapi Kristian tidak dapat menyelesaikan masalah dia. Kristian hanya orang Jerman dan Kristian ni berlaku ketika baptis dia kan. Baptis ni kalau kita kira agak ada Islam agak nyekoh. Budak kecil dalam Islam dia panggil nyekoh. Jadi dia mereka ambil apa semua sekali. Tapi baptis ni budak kecil bila kita boleh anak kita kena pergi ke gereja. Dan padri tu guru dia gereja tu ambil budak ni mandi. Itu dia panggil baptis. So, ini perkara yang mesti buat. Yang kedua masalah nyekoh. Jika nyekoh kena menikah di gereja. Mari tuk padri dia apa nama waktu dia tukar tanya dia baca segala tali yang diikat oleh Allah tidak akan dapat diurai oleh manusia. Baca muzik dia habis kata. Tapi tak nak cerah pun tak boleh. Kalau ada balap cekah nak cerah pun tak boleh. Bila tak nak cerah, mencari jatuh lain, aku cari tina lain. Tak usah juga. Akhir sekali tengok bini musuh. Bini tengok kecil lelaki, musuh juga. Akhir sekali begitu tak sah juga. Jadi bila orang Jerman yang sudah begitu maju dan hubungan dia dengan Kristian hanya dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan cara perniagaan cara mana, ekonomi cara mana, sosial cara mana yang lebih selamat, tidak wujud dalam Kristian, dia tidak diajar. Ia ada dia dalam Quran. Maka baru tak mahu manusia yang panggil musaqaf, manusia yang panggil intelek, ada ilmu, mau tak mahu dia kena terima Islam. Dia berasa Islam ni memanglah boleh menyelesaikan masalah, khusus masalah jiwa manusia. Dia tengok Islam ni mundur, kan orang Islam tak pakai Quran, dia tu benda lain. Dia tengok orang Eropah maju, dia maju gapo. Maju jalan itu orang duduk lautan, hutan kayu, lelnya orang duduk dalam lautan rumah batu. Rumah batu tu jadi hutan. Hutan dengan rumah batu. Sama-sama duduk lautan, akhir sekali jadi bengis, orang jadi bengis. Baik. Jadi kata dia, fokus Rasulullah. Jadi laqad hasala Islam wa akhikum. Nabi kata, saudara kita ni molek dah Islam dia. Habislah perkara, 5 perkara yang wajib atas seorang manusia mandi. Bila berlaku benda di atas kita, wajib kita mandi. Sama ada melalui setubuh ke, sama ada melalui putih nipah ke, sama ada kafir masuk Islam. Kemudian baik. Ma yahrumu alal junubi. Sekarang ni dia nak ajar pada kita, bila kita ni berjunub, benda apa yang tak boleh kita buat. Allah panggil patai larai. Patai larai masa kita berjunub. Masa kita berjunub sama ada berjunub kerana setubuh laki isteri, atau berjunub kerana marihil, atau berjunub kerana bersaling, atau berapa lagi berjunub. Benda-benda begini ni kalau kita berjunub, apa sudah ni kita? Lagu mana jadi? Dia kata, yahrumu alal junubi ma ya'ti. Haram di atas berjunub, benda yang saya nak sebut. Benda yang saya nak sebut 4-5 perkara ni, haram. Kamu buat, kalau kamu berjunub. Junub makna jauh. Junub bahasa Arab, sebutkan Melayu makna jauh. Bila kita junub, jauh dengan apa? Jauh dengan Tuhan. Jauh dengan Tuhan, jauh dengan malaikat, jauh dengan rahmat Allah Ta'ala. Itu jauh lah. Tuhan tak mari rapat. Kalau kita ada hadas. Malaikat tak mari rapat. Kalau kita ada hadas. Rahmat Allah Ta'ala mari tu sia-sia pun tak singgung atas kita kalau kita ada hadas. Jadi kira-kiranya kita dengan dia ni, kita dengan Tuhan jauh.
Jauh tu dia panggil junub. Jadi kalau kita junub, jangan duduk lama-lama di keadaan junub. Ikhtiar juga, pisah juga, biar hilang junub tu banyak-banyak dengan cara mandi, dengan cara berapa. Baik. Dan jadi oleh haramnya as-salatu. Pertama semaya. Bila kita junub, haram semaya. Kalau semaya ni mengadap Tuhan. Semaya ni ibarat kita pergi ke istana raja, duduk selit depan raja. Bah mana kita nak pergi ke istana raja kalau tubuh kita ni kotor. Belum pada kita pergi ke istana, kita mandi, pakai bau. Jadi dengan ada yang bau lama tubuh, nak suruh raja, pandai pada kita ni, tenang boleh. Habis lah keadaan kita semaya. Satu rumah, mari ke masjid. Masjid ni orang panggil rumah Tuhan. Payah-payah kita panggil istana Tuhan. Masjid, balai seseorang ni istana Tuhan. Bila kita naik ke masjid, hari ni kita nak pergi menadap Tuhan. Wah mana kita naik ke masjid nak menadap Tuhan, sedangkan tubuh kita ni berjunub. Beradab. Sebab itulah haram di atas orang junub semaya. Karena semaya ni upacara menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mula dari takbir, sujud ya, wisana. Yang kedua tawaf. Yang keduanya haram juga tawaf. Kalau kita pergi ke Mekah dan kita ni junub, haram tak kita tawaf Baitullah. Kalau tawaf ni artinya duk cari tangga, duk naik rumah Tuhan. Lain juga ni, ibarat gitulah. Bila kita pergi kapung nak jumpa orang saing lah. Saing tak ada tangga besar, kita mari tangga dapur. Tak ada tangga dapur, pergi tengok ikut jendela. Tak ada ikut jendela, pergi ikut pagar-pagar, takut-takut ada. Pergi mari ni lah orang panggil tawaf. Begitulah keadaan kita pergi ke Mekah, hidup pusing tawaf ni, nak menggambarkan bahawa aku ni Tuhan, gila kamu. Aku mari ni gila kamu. Pergi ikut bocor ni mesti cari mana lah Tuhan. Sebab bila kita mesti bila Rabbana, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa yaqinan bi gapo kita di bobe itu kecek dengan tuan rumah, takut suara rumah bocor tu. Kau duk bocor ni, kau duk dengar balik tu, kau dengar balik ni kau. Itu gambaran seorang yang hian, orang paling hian. Hian maknanya kita panggil gila lah. Orang yang gila kat betina, betina gila kat jatuh dekat kecil. Ngegam-ngegam diri. Waqad taqaddamat adillatu dhalika fi mabhasi ma yajibu lahu wudu. Kata dia masalah tawaf, masalah semaya ni telah pun diberitahu panjang lebar waktu kita mengaji bab wudu hari itu. Waktu kita mengaji bab wudu hari itu saya sebut dah, kata dia mengenai dengan semaya, mengenai tawaf. Dia tak payah sebut kat sini. Baik. Kedua, yang pertama semaya haram kalau kita berdiri. Yang kedua yang tawaf haram kalau kita berdiri. Yang ketiganya masul mishati wa hamluhu. Yang ketiga haram juga kalau kita berjunub, setuh Quran dan bawa Quran. Bila kita berjunub, haram setuh Quran. Dan haram juga bawa Quran. Dua tu. Setuh Quran, bawa Quran. Wa hurmatuhuma muttafaqun 'alayha bainal a'immati. Kata dia semua sekali imam mazhab mengatakan haram berlaku. Tak ada seorang pun ahli ulama yang muktabar mengatakan boleh orang berjunub setuh Quran dan boleh orang berjunub bawa Quran, tak ada. Walam yukhalif fi zalika ahad min as-sahabah. Ada seorang pun sahabat-sahabat Nabi yang khilaf. Sahabat Nabi yang begitu ramai pun kata berlaku mengatakan orang berjunub tidak boleh setuh Quran dan tidak boleh bawa Quran. Cuma kata dia wajawaza Dawud wa Ibn Hazmi lil junubi masal mushafi wa hamlahu. Dalam ramai-ramai tu ada dua orang. Ada dua orang terkenal namanya Daud Zahiri katanya, dan Ibn Hazmi. Ibn Hazmi dan Daud Zahiri mengatakan boleh orang junub setuh Quran dan bawa Quran. Walam yaraya bihima ba'san. Dan orang ni tidak berasa satu dosa pun. Orang ni tidak berasa, tidak menganggap bahawa setuh Quran dan jamak Quran walaupun kita junub ni baksan. Baksan maknanya sebalik salah. Salah berkata tu. Apa dalil itu dia? Dia tak ada dalil. Istidlalan bima ja'a fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Hiraqla kitaban. Lalu dia gini. Dari dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tulis surat pucuk pada Raja Hiraqla. Hiraqla ni raja apa? Presiden negeri Roma. Waktu Nabi hidup itu, dunia ni terbagi dua blok. Sekolah ni terbagi dua blok. Blok Roma dan blok Farsi. Blok ni orang panggil blok Amerika, blok Rusia. Jadi kan? Blok kapitalis, blok komunis. Yang luar itunya blok Roma. Roma ni Rome Byzantine. Lalu kita panggil Itali lah. Walaupun tidak Itali seperti.
Itali jam yang itu besar benar. Baknala ni pun dia masih lagi orang hormat ni. Dia moga dia bekas kaya lama, bukan? Orang kaya zaman itu. Jadi raja dia tu kami Herakles. Kalau kita tahu buku-buku apa dia panggil Hercules. Herakles ni raja dia. Waktu Nabi hidup tu, Nabi kira surat sepucuk. Kira surat berdakwah. Minta Herakles ni berimeh sama. Dalam surat tu kata dia. Nabi tulis ya? Nabi tidak tulis. Orang lain tapi Nabi cok. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia tidak berbual semua lah kitab ni surat Nabi tu. Dalam surat tu ada kata ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ni ayat Quran. Ayat ni benda ni ayat Quran. Nabi ambil ayat Quran tu rubuh dalam surat dia. Kalau dia tulis surat, dalam itu dia tulis ayat ni kata. Apa nama ni? Ya ahlal kitab. Maknanya dia, hei ahli kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kita pakat berunding biar kawan dengan demo ni boleh bertemu satu benda. Boleh bersatu atas satu perkataan, atas satu titik. Sawa'in bainana wa bainakum yang sama di antara puak kawan dan puak demo. Kawan orang Islam ada Quran, demo orang Kristian ada kitab, ada kepada Taurat Injil tak dia ni. Baik, dan demo tu ahli kitab, kawan tu ahli kitab juga, bahasa kitab juga. Mari kita berunding biar kita boleh bekerjasama mengenai hak yang serupa di antara kawan dengan demo. Apa dia? Allah na'budu illa Allah. Ini serupa kawan dia. Apa dia? Kita tak suruh jalan tak Allah. Demo tu Nabi demo ayat lagu tu. Kawan tu ajak orang lagu tu juga. Itu kawan tidak boleh. Kawan tidak rakyat ke orang kawan. Baik-baiknya berandilan kepada Allah. Demo tu tentu juga lah. Kalau demo ni seperti bahasa umat Nabi Isa tak? Tentu Nabi Isa kuat lagu tu juga. Bahawa pokok kita tidak boleh beramdi kecuali Allah. Jadi tak hak serupa ni. Mari kita bekerjasama. So. Wala nusyrika bihi syai'an. Yang keduanya. Kita tak syirik. Moga syirik buat berapa, moga Tuhan cukup dekat belakang tu. Pada IT kita buat Tuhan pada Allah, tiba-tiba Allah tu cacak lagi. Kena cari waktu, kena kosing waktu ni, kita berkosing waktu kira waktu tak ada IT. Bila kita Tuhan dengan Tuhan dengan Allah, maka kita yakin Allah ni memang layak untuk dia seorang jaga dunia, jaga kita belakang, maka tak ada sebab kita nak bersyirik dengan tu, nak bersyirik dengan, nak kosing dengan tu, nak kosing dengan ni. Kita berkosing dengan orang, dia modal, dia 10 juta. Nak buka apa? Nak buka kendaraan cip misalnya. Tiba-tiba balik ke aku, Pak Mak ada binti kalau 10 rial. Mari kita kasih nego. Kalau kasih nego dengan total, mau habis 10 juta. Apa? Jadi dia ni. Tak payah ada Pak Mak ada koleh. Tak tiba ada Pak Mak ada koleh. Ada tim macam nak buat. Ada duit lah 30 rial saja. Ya kalau itu boleh waktu duit 10 juta. Apa nama kasih ya? Buat menyusah. Banyak makuk tinggal. Kita juga ni. 2. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Yang tiganya, kawan dengan demo, kita pakat. Kita pakat tak usah jadi satu sama lain Tuhan. Puak kawan aja tak usah buat Tuhan kesama-sama kita. Dan demo pun aja puak demo, tak usah buat Tuhan sama-sama kita. Biar betul kita buat Tuhan pada Allah je, sama-sama kita tak usah buat Tuhan. Ni buah hak berlaku lah. Buah hak berlaku lah ni ialah Allah Ta'ala apa kita buat Tuhan, sama-sama manusia tu kita buat Tuhan. Sedangkan bagian ni bagian diharam oleh Allah. Bila mereka kahwin, kita pakai hukum Quran. Dan bila masalah ekonomi, masalah berapa kita pakai perlembagaan yang kita buat sendiri, apa arti kalau tidaklah kita juga pakai orang kata. Allah Ta'ala apa kita buat Tuhan, sebab tu kita tunduk pada peraturan dia. Pada raya, pada bulan lain, apa kita buat Tuhan juga, sebab tu kita tunduk pada undang dia. Dan bagian ni, bagian syirik. Rasa kata khas, nampak ni. Kalau nak tahu, sebuah rakyat Malaysia ni pakar dah kerajaan Singapura kata. Rakyat Malaysia ni pakar dah Singapura kata. Masa pakar lah kita begini lah. Kita kata baik duk Singapura. Makan murah, gaji mahal, nak sekolah mudah. Coba kecek lagu tu dia 2 hari. Dia kena kopi sekit. Hari yang 3, 2 kalau polis. Itu jadi kenapa? Kerana mengurus pada rakyat Malaysia. Kenapa? Mengagung-agung orang lain. Kenapa puji orang lain? Jadi kalau
kita ni berhenti sakit hati kalau rakyat kita dia puji-puji kat orang lain. Takkanlah Tuhan tak sakit hati. Kita jadi mu tu aku buat. Aku tubuk leban leku, aku tubuk leban atuk, aku tubuk leban lingu, aku waktu dek kaki, aku buat. Tapi tiba-tiba besar banyak. Saya aku baca, kau tinggal mana kata. Tuhan mana tak sakit hati. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ mana-mana orang yang buat serabut ke Rasul, buat musyaqqah ar-Rasul, buat menyesat ke Rasul, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, Allah jelas mana betul dia hidayah, wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, lalu dia ikut jalan bukan jalan orang mukmin, nuwallihi ma tawalla. Saya kata apa paling dia ni ikut orang nak paling. Boleh pusing kan aku boleh pusing kan, tapi wanuslihi jahannam. Tak pada ni aku akan salam dalam hati aku, wasa atmasira. Dah hak tak manusia duduk hati aku. Mu nak paling Allah sana boleh, aku tu betul. Tapi mu paling ni setengah mu tidak. Mu mengucap 25 syahadat dah, mu mengaku Islam dah, artinya mu junjung dah Quran cukup dekat, paling lain juga. Dah selesai, aku boleh tulis kali. Tapi ingatlah, pasti aku nak salah dalam hati aku. Dan penjelasan aku ni wasa atau masih. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahawa mana-mana orang yang buat nyusuh Allah dan Rasul, orang itu akan dipanah. Kalau Nabi Muhammad hidup balik ni, mari congok-congok di Malaysia ni, dia tengok negeri ni masjid ada, negeri undang-undang tu buat di tempat lain kau, apa yang terberat suku ni. Nabi Muhammad akan bahasa ni, orang Islam tu, orang Islam mukmin gitu. Nabi Muhammad akan bahasa tahun ni sebenarnya mukminnya dengan aku baca dengan orang lain baca gitu. Allah. Fikir kita ada pandang menulis, pandang baca dapat separuh tu tak reti. Dah reti kan? Dah reti buat sama reti. Tu yang dah, bukan apa sangat. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan satu sama, dan jangan jadi setengah kita atau setengah lain, jangan jadi Tuhan. Alhamdulillah, lain tarafan. Lain tarafan Allah so, jangan buat orang lain itu Tuhan. Ba'duna tak kita. Jadi orang sama orang tak boleh buat Tuhan. Itu mana ba'duna, ba'dan. Mu jangan buat Tuhan, ada orang. Mu buat Tuhan tak aku buat Tuhan kamu. Kalau mana lelah sikit, kita kira Tuhan. Apa itu Tuhan? Ikut dia kata dengar berlaku, ikut dia suruh terima berlaku, ikut dia kata apa ni tak berlaku, itu nama panggil Tuhan. Tuhan ni, orang jangan buat Tuhan. Fa'in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Jadi dalam surat tu yang sebut, fa'in tawallau. Hei Muhammad, kalau orang tak dengar kata, faqulu. Musawir kena kata, depan ramah, isyhadu. Tuan-tuan saya bersaksi. Bi anna muslimun, sakawan Islam. Mana kalau orang muwajib tak dengar kata, musawir jangan turut dia. Bila muwajib orang pada Islam, kemudian orang tak dengar juga. Kalau tak dengar, biar tak dengar. Saya sini, tapi mu kena soalan, kena pulu, mu kena kata, mu kena istighfar depan ramah. Bahawa, dan dia tak dengar, kot dengar. Tapi kalau saya dengar, berlaku isyhadu, nak saksi berlaku. Bi Allah muslim saya ni Islam. Artinya sebab dia tidak selamat kamu turut, dia kata, jangan. Jika sebab dia tidak turut mu, jangan pula mu turut dia. Bahkan, ya jangan pula buat-buat. Sudah dia kata mu. Tunggu dia, orang ni, mu tu jalan orang. Bukan mu kata, mu kena kata, lalu depan ramah. Mu, aku tak tunggu, mu dia aku agak atau tidak. Bukan kita lalu depan ramah, tuan-tuan saksi dalam ramah-ramah, bahawa saya ni Muslim, Islam. Islam itu sebab Tuhan bola-bola. Apa Tuhan kata, apa Tuhan lari, apa Tuhan kata lagi, kalau firman berlaku. Jadi, kita panggil orang tak dengar, kadang-kadang kita tunggu dia rasa. If you cannot beat them, join them. Kalau tak, mau balah-balah dengan dia apa nak lawan dekat balik bukan teruk dia. Itu saya ada itu. Buat orang pun tak boleh. Ini ajaran Islam. Baik, kemudian balik ayat. Jadi kawan ni raya Nabi kirim surat pada Raja Herakles. Bubuh ayat Quran satu. Takkanlah Nabi tidak tahu bahawa surat ni bila sampai ke raja tu, surat tu akan dibuka oleh raja. Raja tu ada saya tu. Saya agak memberi kapil lagi. Dulu kata-kata dia tubuh dia. Jadi bila begitu, menunjukkan bahawa orang yang berjunuk boleh jamak Quran. Dalilnya, dalam surat Nabi ni ada ayat Quran cukup satu. Cukup satu ayat. Kata Daud Zahiri dan kata Ibn Hazmi.
قال ابن حزم فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابا وفي هذه الآية النصارى وقد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب. Ibn Hazm kata Rasulullah kirim surat pada orang ni, dia Rasulullah tahu bahawa surat ni bila sampai tangan orang tu buka, itulah dia baca, bila belajar baca tu dia jamu. Dia jamu ayat Quran, dia pandu ayat Quran, tak dia ni. Nah, belah mana kita nak kata orang junub tak boleh jamu Quran, sedangkan Nabi sendiri kirim surat pada orang kafirnya ada ayat Quran satu. وأجاب الجمهور عن هذا بأن هذه رسالة ولا مانع من مس ما اشتملت عليه من آيات من القرآن كثيرة. Balik orang yang mengatakan tak boleh. Itu jumhur ulama. Banyak ulama kata tak boleh tak. Baik, bila tak boleh, hak ni menjawab mana? Kata nak buat gitu, kena jawab. Jawab dia gini. Jawab ni, hak Nabi kiri ni surat. Bukan Quran sebuah, tak. Nabi kiri ni surat. Nabi suruh kali tulis. Dalam tulisan tak ada ayat sepatut. Jadi, kiri ni kiri Quran. Kau kiri surat. Surat. Dalam surat tu ada sepatut ayat. Jadi, satu kali balik ni Quran. Bukan surat yang mengandungi ayat Quran. Quran lain, surat yang mengandungi ayat lain. Di situ duduk. Dalam tidak ada sekatan untuk setuh. Apa ni, kereta-kereta ataupun tulisan-tulisan yang mengandungi ayat Quran. Karasail seperti surat-surat waktu tu tafsir dan kitab tafsir. Lalu ni kita ambil tafsir sebuah. Tafsir sebuah kata-kata ni tafsir. Dari dia ni. Dalam ni ada ayat dah. Ada ayat. Baik, boleh ke tidak orang berjenuk bawa? Jawabnya boleh. Kenapa? Kerana dalam ni, kitab ni bukan Quran, ada tafsir. Tafsir tu dia nak ada ayat lagi. Tapi kitab ni, Allah tahu tafsir, bukan Quran saja. Wal-Fiqh, kitab fiqh. Kita dulu bawa kitab fiqh. Bawa musalli, bawa sabilah, bawa daftar. Itu ayat tak mudah banyak. Tapi dia tak apa. Ramai dia. Dah setengah-setengah, tu ulama kata, waktu berdoa lalu ya. Kata dia, ambil jarum sepucuk, bubuhlah Quran. Ambil jarum ambil Quran, ambil jarum, bubuhlah Quran. Bawa Quran tu. Bawa tu, bawa jarum. Bentuk lalu. Ada dia. Tapi nak orang lihat. Ya? Manusia dia ni kesihatan begitu semua. فإن هذه لا تسمى مصحفا ولا تثبت لها حرمة. Kata dia, surat-surat yang mengandungi ayat, kitab-kitab tafsir, fiqh, orang tak panggil Quran. Dia tidak sabit hormatkan dia. Hormat tidak sabit. Maknanya, kalau kita junub boleh jamuh kitab tafsir. Walaupun dari segi moral kata orang tidak boleh. Dan benar ni para hadirin semua. Kamu tengok orang India. Dan surat-surat khabar daripada Iran. Surat khabar Iran kalau kita perhati baik surat khabar harian dia lebih lagi majalah dia. Surat khabar dia kalau betul Allah tak ada sana. Dia tak tulis. Dalam surat khabar dia kalau dia buat halaman agama tu kan. Halaman agama kalau dia tulis Qala sallallahu alaihi wasallam kalau sahabat Arab. Qala sallallahu. Entah pada sallallahu tu dia bracket pada kosong tu. Alaihi wasallam ada. Allah dia tidak tunjuk. Tu dia tu. Hormat dia. Kalau kita sini sahur dengan ahli sunnah wal jamaah tu bunyi syiar maut lalu dia. Ayat Quran dalam surah khabar tu bala. Buat apa? Buat buku hikam, buku kata ada apa dia kata. Tapi Iran, orang bersuruh jahat, orang bersuruh bunuh, orang bersuruh gapa tu, surat khabar dia sendiri tidak tulis nama Allah. Dia bimbang takut surat khabar dia ni, Allah SWT kata. Dia buat bracket ni. Dia buat bracket, dia buat titik. Cik, itu Allah. Begitu. Kamu perhati guna begitu tu. Sebab tu demo, bahasa jelek mata, marah ke Iran, tak tertasar tu. Kena ganya-ganya dulu mata tu. Jangan cik sekali. Tidak semua barang tu. Tidak semua tu. Pak molek tu molek nak akui huduhan. Hak huduh tu huduh. Masalah imamah kita boleh mau. Masalah imamah berapa semua tak boleh. Di masalah lain kita kena sallallahu alaihi wasallam.